Penggunaan media sosial yang meluas dalam kalangan masyarakat Malaysia, terutamanya generasi muda, turut mempengaruhi penggunaan bahasa Melayu dalam komunikasi digital. Fenomena ini menyaksikan pelbagai kesalahan bahasa seperti ejaan tidak baku, peralihan kod yang tidak terkawal, serta penggunaan istilah dan frasa yang tidak tepat. Kesalahan-kesalahan ini bukan sahaja menjejaskan mutu bahasa Melayu, malah turut mencerminkan cabaran dalam memastikan penggunaan bahasa yang betul dan berkesan dalam era digital. Antara aplikasi utama yang sering berlaku kesalahan bahasa Melayu ditemukan dalam media seperti aplikasi YouTube, Thread dan TikTok. Salah satu unggahan dalam aplikasi YouTube dalam akaun Ezra Awani terdapat kesalahan bahasa dalam teks berita yang disampaikan, iaitu petikan tajuk Syali mahu pecah rekod emas terbaik sukan nasi atlet Malaysia bertarikh 22 November 2019. Antara kesalahan yang dapat ditemukan dalam petikan ini ialah kata kerja tidak gramatis, iaitu kesalahan frasa pecah rekod dan pembetulan dalam memecahkan rekod. Hal ini kerana dalam tata bahasa Melayu, kata kerja pecah adalah kata kerja tak transitif, iaitu tidak diikuti oleh objek. Namun dalam konteks saya ini, kata kerja tersebut digunakan dengan objek iaitu rekod, menjadikan penggunaan tidak gramatis. Kesalahan yang kedua iaitu kesalahan superlatif. Kesalahan frasa emas terbanyak, pembetulannya adalah paling banyak pingat emas. Perkataan emas terbanyak ialah struktur ayat yang cacat kerana emas bukanlah penentu bilangan, sebaliknya ini ditekankan adalah pingat emas. Frasa yang tepat ialah paling banyak pingat emas, iaitu penggunaan bentuk superlatif yang paling banyak yang sah. Menurut tajuk Arifin 2022, bentuk superlatif dalam bahasa Melayu mestilah disesuaikan dengan kelas kata nama dan tidak boleh digabung secara longgar seperti emas terbanyak yang tidak tepat dalam struktur frasa. Seterusnya dalam aplikasi Thread iaitu antara pemilik akaun Norris Witispa yang bertarikh 15 Mei 2025 yang menunjukkan gaya tulisan netizen di media sosial. Berdasarkan petikan berikut, terdapat kesalahan peralihan kod yang tidak terkawal. Berdasarkan kesalahan yang telah saya tampilkan, peralihan kod berlaku apabila untuk mencampur aduk dua bahasa dalam kes ini, dalam bahasa Melayu dan juga bahasa Inggeris, menggunakan struktur ayat yang tidak memerlukan sokongan bahasa asing. Menurut Muhammad Nur 2023, perayaan kod tanpa fungsi pragmatik atau laras teknikal hanya merendahkan martabat bahasa ibunda dan mewujudkan kekeliruan pembaca. Seterusnya dapat dilihat dalam aplikasi TikTok melalui hantaran akaun Malaysia KZ yang bertajuk Pemandu Nulis Simen Break Rosak Gilis Mak Wadah Penjara di Reman bertarikh 16 Mei 2025. Kesalahan penggunaan istilah wadah penjara jelas dilihat apabila penulis tidak menggunakan frasa yang tepat. Wadah atau merujuk kepada pegawai tentera yang bertugas di luar perkhidmatan ketenteraan dalam konteks penjara, istilah yang lebih tepat adalah pengawal penjara atau pegawai penjara. Menurut Tengku Din dan Kartini 2021, menekankan pentingnya penggunaan istilah yang tepat dalam komunikasi untuk memastikan pemahaman yang jelas. Penggunaan istilah yang tidak tepat boleh menyebabkan kekeliruan dan salah faham dalam kalangan pembaca. Akhirnya dapat disimpulkan bahawa media sosial mencerminkan tahap kesedaran linguistik rakyat. Apabila ejaan dipermudah, struktur ayat dilonggarkan dan kata-kata kasar digunakan sewenang-wenangnya, bahasa Melayu akan terhakis sedikit demi sedikit. Menyedari dan membetulkan kesalahan ini adalah tanggungjawab bersama demi martabat bahasa kita sendiri.